Sunnah dalam memperelokkan saf ada 3, sekurang-kurangnya ada 3. Pertama, meluruskan saf dalam bentuk tak ada orang yang terkehadapan dan tidak ada orang yang terkebelakang. Dia mesti lurus. Para ulama berbeza pandangan bagaimana cara nak jadikan saf itu lurus. Satu ketika masyarakat kita beranggapan cara nak meluruskan saf iaitu dah setiap orang melihat tumit dia, supaya tumit dia sebaris dengan tumit orang lain. Satu ketika masyarakat kita beranggapan sedemikian. Betul kan tuan-tuan kan? Sebab tu imam kata luruskan tumit-tumit tuan-tuan kan, dia sebut begitu. Mungkin ada sebahagian ulama kata begitu, tak dinafikan. Akan tetapi saya pada penilaian saya, pandangan yang lebih kuat pada penilaian saya, iaitulah antara pandangan yang disebut oleh para ulama, saf ni nak bagi lurus, dia kena luruskan buku lali. Dia kena samakan buku lali. Kena buku lali tu berada di tengah-tengah kaki, di tengah-tengah kita punya kaki tu. Ada pun tumit, barangkali ada orang tumit dia terkeluar sikit, barangkali. Tapi nak pastikan betul-betul lurus, dia tengok buku lali dia sama dengan orang sebelah kanan dia dan sama dengan orang sebelah kiri dia. Semua orang buat begitu, insya-Allah saf jadi lurus elok. Itu sunnah pertama dalam memperelokkan saf, iaitulah meluruskan saf. Sunnah yang kedua dalam memperelokkan saf ialah merapatkan saf. Dia bukan sahaja lurus, tetapi dia kena rapat. Itu yang Nabi kata, saddul, tutup lubang, saddul khalal dalam sebahagian riwayat, tutupkan kekurangan-kekurangan, kecacatan-kecacatan yang ada di dalam saf. Sehingga di dalam hadis Nabi kata, sesungguhnya aku melihat dari belakang aku, kata Rasulullah. Saya dah beritahu kepada tuan-tuan, antara mukjizat Nabi boleh melihat ke hadapan dan boleh juga melihat ke belakang. Jadi Nabi beritahu kepada para sahabat, sesungguhnya aku melihat dari belakang. Nabi kata tutup lubang-lubang yang ada di dalam saf. Sesungguhnya aku nampak syaitan-syaitan masuk dan keluar dari saf yang renggang seperti mana masuk dan keluarnya anak kambing. Ada dalam hadis perkara itu, menunjukkan kalau saf tak elok, tempat kita salat tu jadi mainan syaitan. Bila jadi mainan syaitan, dah tentu syaitan akan mengganggu hati kita sehingga kita tak dapat memberi tumpuan di dalam salat. Jadi kena rapatkan saf dalam bentuk setiap orang menyentuh saudara dia yang berada di sebelah kiri dan kanan. Bukan lari, dia kena sentuh. Cuma perlu juga saya beri perhatian di sini, merapatkan saf bukan bermaksud bagi jadi sesak. Bagi jadi sesak ni macam mana? Ada orang dia mubalaghah fi tatbiqis sunnah, lebih-lebih dalam mempraktikkan sunnah. Sunnah tak kata macam tu pun, dia faham dalam bentuk yang melampau. Macam mana? Dia sampai kangkang kaki dia. Nak buat apa? Nak bagi belaga dengan kaki kawan tu. Nak bagi belaga dengan kawan sebelah dia. Dia kangkang kaki dia. Akhirnya kawan yang sebelah akan berdiri tak boleh balance. Saya sebut ni pasal saya alami. Ada orang kalau badan dia berisi, dia berdiri, takkan dia nak kangkang. Para fuqaha, benda-benda yang macam ni, para fuqaha dia beri satu jalan penyelesaian. Kalau kita tengok dalam mazhab Syafi'i, para ulama dalam mazhab Syafi'i mereka mengatakan kedudukan kaki itu pada kadar shibr, pada kadar sejengkal. Ketika berdiri, ketika rukuk, ketika sujud, jarak di antara kaki kanan dan kaki kiri adalah sejauh shibrun, sejengkal. Lebih kuranglah tak payah, tapi sebelum sembahyang piukok pula sejengkal, tak payah begitu. Tapi kita buka pada kadar lebih kurang begitu. Hadis tak sebut. Hadis tidak mendetailkan perkara tu. Tapi itu ijtihad para ulama, pandangan para ulama. Kerana kita kena tahu, sifat salat ni dia tidak memberat-beratkan. Dia tak bagi kita ni jadi tak normal. Itu sifat salat yang Nabi ajar. Kalau tak normal, Nabi tak akan mampu berdiri dalam satu rakaat berjam-jam lamanya. Dia mesti kedudukan Nabi itu kedudukan yang normal, manusia normal. Sebab tu kadang-kadang bila saya sebut melampau-lampau dalam mempraktikkan sunnah,
Sunnah ni dia apa pun rahmah. Sunnah ni dia mendatang kasih sayang kepada orang ramai, dia mendatang, dia ada bersama dia rahmat, ada bersama dia belas kasihan, ada bersama dia kasih sayang. Itu sunnah. Dia tak boleh nak bagi orang sah rapat, muka tengok kita macam nak makan kita, muka sebagian orang. Sedangkan Nabi kata inna tabassumaka fi wajhi akhika sadaqah, sesungguhnya senyum kamu kepada saudara kamu itu sedekah. Dia nak buat sunnah rapatkan sah, dia tengok kita macam kita buat jenayah, bunuh orang. Sunnah apa macam tu? Itu bukan sunnah. Dia sunnah pada zahir tetapi tidak ada pada akhlak di sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi ni syumul, lengkap, baik. Orang tengok, orang tertarik hati kepada sunnah yang dibawa. Jadi kalau dalam sunnah rapatkan saf tetapi bukan bagi jadi sesak, bagi menyukarkan orang lain. Kata Nabi di dalam sebahagian hadis yang lain, Nabi kata khiyarukum alyanukum manakiba fis salah. Sebaik-baik orang di kalangan kamu orang yang lembut bahu-bahu dia di dalam salat. Dia duduk di dalam salat sentiasa dia memberi ruang kepada saudara dia. Dia rasa macam sesak, dia rapat, dia lembutkan bahu dia supaya tidak menyakiti saudara sebelah dia. Itu sunnah Nabi. Ada orang nak luruskan sah, nak rapatkan sah, badan dia besar daripada kita, dia nampak kuat, kejaklah badan dia tu daripada kita. Dia suruh kita mai dekat dengan dia. Bila kita mai dekat dengan dia, dia himpit kita disebabkan badan dia kerah. Dia duk angkat kelapa sawit lah, angkat kerah badan dia, kita kelapa sawit apanya. Jadi taklah badan kita taklah sekerah badan dia. Dia suruh kita mai dekat tapi dia himpit kita. Itu bukan sunnah. Sunnah bila kita nak rapatkan, semua orang kena ada dalam fikiran dia, jangan menyakiti saudara yang berada di sebelah dia, kiri kanan dia, jangan sama sekali. Dia bersikap lunak dan dia mengharapkan kebaikan. Seperti mana dia nak khusyuk di dalam salat, maka demikian juga dia nak kawan dia juga boleh dapat khusyuk di dalam salat. Kalau semua orang hati dia begitu, betul tak kata Nabi, kalau kita meluruskan saf, kalau kita memperelokkan saf, orang Islam akan bersatu? Betul tak tuan-tuan? Dah tentu betul. Katalah ada dua orang satu kampung berkelahi, masuk dalam saf, dia tu nampak kawan dia yang dia berkelahi tadi, dia pergi dekat kawan dia sebelah dia tu, disebabkan Nabi suruh rapatkan saf, dia ketepikan perasaan marah dia kepada kawan. Kerana ketika dalam salat dia nak ikut sunnah Nabi, lalu dia sentuh tangan dia dengan kawan dia yang baru dia berkelahi tadi. Jadi mesra tak orang Islam? Kawan dia pun tengok, oh kawan ni tadi berkelahi dengan aku dalam salat, dia sentuh badan aku. Maknanya tadi berkelahi tak simpan dalam hati. Berkelahi tadi saja. Adapun waktu lain tak ada permusuhan, tidak ada dendam. Kerana itu Nabi SAW kata, merapatkan saf, memperelokkan saf, menyatukan hati-hati umat Islam. Kalau berselerak saf, fataftariqa qulubukum, akan berseleraklah hati-hati kamu. Jadi dua perkara, dua sunnah dalam memperelokkan saf. Dan yang ketiga, iaitulah Nabi sebut atimmus saffal awwal fal awwal, sempurnakan saf yang pertama terlebih dahulu, baru buat saf yang kedua. Bila sempurna saf yang kedua, baru buat saf yang ketiga. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menyebut, man wasala saffan wasalahu Allah, wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Sesiapa yang menyambung saf, maksudnya dia tak buat saf yang ketiga sebelum sempurna saf yang kedua. Dia tak buat saf yang kedua sebelum sempurna saf yang pertama. Setelah sempurna saf yang pertama, baru dia buat saf yang kedua. Setelah sempurna saf yang kedua, setelah penuh saf yang kedua, baru dia buat saf yang ketiga. Orang-orang yang buat perkara ini, Allah Ta'ala akan menyambung hubungan dengan orang tersebut. Sesiapa yang memutuskan saf, buat saf yang kedua atau yang ketiga sebelum sempurna saf yang pertama, Allah memutuskan hubungan dengan orang-orang yang seperti ini. Melihat ancaman-ancaman yang begitu dahsyat ini, menyebabkan sebahagian ulama berpandangan memperelokkan saf itu wajib hukumnya. Sesiapa yang tidak memperelokkan saf, dia berdosa. Salat dia sah, tetapi dalam masa yang sama dia berdosa. Seingat saya yang sebut pandangan ni antaranya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, antaranya lah, saya ingat saya.
Tetapi pandangan Al-Imam Al-Bukhari ini bersalahan ataupun berbeza dengan pandangan majoriti ulama. Kebanyakan ulama mengatakan meluruskan saf, merapatkan saf, hukumnya adalah sunat. Hukumnya adalah sunat. Jadi tiga sunnah dalam memperelokkan saf, iaitulah pertama meluruskan saf, kedua merapatkan saf, ketiga penuhkan saf yang awal terlebih dahulu. Ini tiga